بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Harapnya semua dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa. Okay, kita mula masuk kepada fasal yang pertama, iaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Fasal pada menyatakan hakikat ilmu dan fiqh dan kelebihannya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu kefarduan, fardu ke atas semua muslim dan muslimat. Hadis ni yang talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu dan juga daripada jalur sanad Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syu'abul Iman, tanpa menyebut muslimatin wa muslimatin. Maksudnya dalam matan diorang talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin sahaja. Akan tetapi yang dinyatakan oleh muallif dalam kitab Ta'lim Muta'allim ni riwayat secara makna, iaitu kulli muslimin wa muslimatin, iaitu dia menerangkan sebagai tafsir, iaitu muslim, dia terus cakap wa muslimatin. Maksudnya kalau ikutkan dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, tapi muallif kat sini dia terus terangkan, iaitu muslim ni yashmal, iaitu merangkumi ataupun meliputi muslim dan muslimatin sama ada lelaki ataupun perempuan. Okay. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah satu fardu. Namun apakah ilmu yang wajib tu? Apa yang ilmu yang fardu tu kan? So nak kata kat sini Bismillah. I'lam bi'annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Ketahuilah, sesungguhnya tidak difardukan ke atas semua muslim dan muslimat menuntut semua jenis ilmu. Maksudnya nak kata kat sini, yang dikatakan wajib bukanlah semua ilmu yang diwajibkan ke atas muslim dan muslimat untuk dituntut. Maksudnya bukanlah kita perlu belajar semua ilmu, akan tetapi ayat seterusnya, wa innama yuftaradu talabu ilmi al-hal, iaitu akan tetapi yang diwajibkan ke atas kita untuk menuntut ilmu adalah ilmu hal. Maksudnya dia kata kat sini, yang dikatakan wajib, ilmu yang wajib kita menuntut ilmu itu adalah bukan semua jenis ilmu, akan tetapi hanyalah ilmu hal. Apa yang dikatakan ilmu hal ni? Iaitu banyak dari sudut pandang yang berbeza. Antaranya adalah yang dikatakan dari satu sudut pandang, iaitu ilmu yang diperlukan saat itu. Namun berbeza menurut apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Ismail. Dia berkata ilmu hal itu adalah ilmu yang mesti dikerjakannya dalam agama Islam. Maksudnya contohnya ilmu usuluddin lah, ilmu usuluddin, ilmu syariah, ilmu fiqh dan sebagainya lah. Tapi tidak, apa orang kata, tak
tak apa pun kita, tak kisah pun kita nak ambil mana satu, sebab lebih kurang sama je murad. Okay. Contoh ilmu hal ni seperti apa? Iaitu seperti ilmu tentang akidah. Iaitu ilmu tu kalau ikutkan memang diperlukanlah. Awaluddin ma'rifatullah kan. Kita wajib mengenal Allah. Seterusnya ilmu tentang tauhid. Iaitu ilmu tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana minta maaf suara saya tegak sikit pagi ni. Kalau macam tak jelas boleh tanya balik semula. Okay, seterusnya ilmu tentang solat. Ilmu tentang solat ni, kerana apa kita wajib untuk mempelajari ilmu solat? Kerana apa? Kerana kita setiap hari kita menunaikan solat. Bila kita cakap tentang solat, setiap perkara yang disyaratkan untuk sahnya solat itu, kita wajib untuk tahu. Contohnya ilmu tentang rukun dan sebagainya. Ilmu tentang wuduk, kaifiat wuduk dan sebagainya lah. Syarat-syarat wuduk, furud wuduk. Kita wajib mempelajari tentang wuduk. Nak wuduk pula, kita wajib tahu tentang air. Kita nak ambil wuduk dengan air apa, tayamum dan sebagainya. So lepas tu berkaitan dengan istinja, bersuci daripada hadas, itu semua wajib untuk kita pelajari. Kemudian ilmu tentang puasa Ramadan. Kerana apa? Puasa Ramadan itu merupakan daripada rukun Islam kan. Rukun Islam, zakat dan juga haji ataupun umrah. Kalau kita nak melakukan umrah atau haji, kita perlu mempelajari manasik-manasik yang betul tentang umrah dan haji. Itu tentang berkaitan dengan ilmu hal lah, contoh-contoh ilmu hal. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifzul hal. Seperti yang dikatakan afdalul ilmi ilmul hal, sebaik-baik ilmu adalah ilmul hal. Iaitu ilmul hal yang tadi kita cakap lah, al-aham fal-aham. Ini yang orang kata kita mementingkan yang penting. Wa afdalul amal hifzul hal. Dan amalan yang paling baik adalah menjaga hal. Namun dalam ibarat bagi afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifzul hal ni, terdapat ada satu balaghah lah yang kita dah belajar, kalau antum dah belajar, iaitu jinas tam. Sebab apa? Sebab ilmu hal yang depan ni dia bermaksud lain, yang hal yang belakang ni dia memaksudkan perkara yang lain. Apa yang dimaksudkan dengan hifzul hal yang belakang ni, afdalul amal hifzul hal ni, dia dalam berkaitan dengan kalam sufi, iaitu ilmu tasawuf. Nanti kita tak bincang kat sini lah. Kalau dalam ilmu tasawuf dia ada hal, ada hal dan maqam kan. So kita tak akan bincang kat sini. Boleh nantilah insya-Allah kita kalau nak belajar tasawuf ni. So antara kata mudahnya, afdalul amal menjaga hal ni adalah menjaga hati lah, menjaga hati ataupun keikhlasan dalam melakukan, dalam mempelajari ilmu yang depan tadi, dan beramal dengan ilmu yang kita belajar tadi, beramal dengan ilmu hal. Itu sebagai apa orang kata pemudah faham lah. Okay, lepas tu anak nak bagi tahu sikit tentang yang ilmu hal tadi. Ilmu hal tadi menurut hal yang ilmu hal tadi, menurut Al-Imam Abdul Qadir Al-Jurjani rahimahullah ta'ala, dalam ta'rifat tentang al-hal tu sendiri adalah nihayatul madi wa bidayatul mustaqbal, iaitu pengakhiran zaman yang berlalu dan permulaan zaman yang akan datang. Jadi al-hal ni yang mana? Di tengah-tengah antara zaman yang berlalu dan permulaan zaman yang akan datang adalah al-hal. Maksudnya al-hal tu yang di tengah-tengah. Keadaan sekarang lah maksudnya. Okay. Sambung. وَيُفْتَرَضُ عَلَى الْمُسْلِمِ طَلَبُ مَا يَقَعُ لَهُ فِي حَالِهِ فِي أَيِّ حَالٍ كَانَ. Dan diwajibkan ke atas Muslim menuntut apa yang diperlukan mengikut keadaannya sekarang, walau apa jua pun keadaannya.
Okay, maksudnya dia kira kesimpulan kepada tadi yang saya cakap tadi kan. Okay, فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة ويجب عليه بقدر ما يؤدي به إقامة الواجب لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا. Dia nak kata kat sini, maka tidak perlu dia kena juga solat kan. Fayuftaradu alaihi ilmun ma yaqa'u lahu fi salatihi, maka dia diwajibkan mempelajari ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan solatnya. Biqadri ma yuaddi bihi fardhas salah, dengan kadar apa yang mencukupkannya sehingga dia dapat melaksanakan solat dengan sempurna lah. Wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihi iqamatil wajib, dan wajib ke atasnya dengan kadar apa yang membolehkannya melaksanakan wajib. Okey. لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا. Kerana apa? Kerana apa yang membawa ia kepada mendirikan fardu itu adalah hukumnya fardu. وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا. Dan apa yang membawa ia kepada mendirikan wajib, maka hukumnya adalah wajib. Ini bertepatan dengan satu kaedah fiqhiyah, iaitu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Itu apa sahaja kewajipan yang tidak sempurna melainkan dengannya, maka nya itu adalah wajib. Maka ianya adalah wajib. Okey. Ramil, Apa dia? sorry kacau. Nak minta tolong ni, unlock meeting. Boleh ke? Okey. Terima kasih. Sorry kacau. Tak apa. Okey. Faham yang tadi. Cumanya kenapa muallif iaitu Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ni dia bezakan wajib dengan fardu. Kan kat sini dia sebut fardu, lepas tu wajib kan, dia sebut dua-dua kan. Kerana apa? Kerana muallif kitab ni iaitu Imam Burhanuddin Az-Zarnuji bermazhab Hanafi, bermazhab dengan Imam Hanafi rahimahullahu taala. Dan Imam Hanafi rahimahullahu taala membezakan antara fardu dan wajib. Sebab tu beliau iaitu Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ni dia menggunakan dua istilah dalam penulisan beliau. Berbeza dengan mazhab kita iaitu mazhab Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i ni dua-dua membawa maksud yang sama. Okey. Okey, kita mula. وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال والحج إن وجب عليه وكذلك في البيوع إن كان يتجر من التجارة. Dan begitu juga dalam puasa dan zakat jika dia mempunyai harta, dan haji jika wajib ke atasnya, dan begitu juga perniagaan jika dia berniaga. Ni yang macam kita terangkan tadilah, yang ilmu-ilmu hal tadi. Antaranya puasa, zakat, haji kan, dan perniagaan sekiranya dia berniaga. Macam mana kalau kita nak berniaga tapi kita tak mempelajari ilmu tentang niaga kan? So kita perlukan ilmu niaga tu. Okey, sambung. Qila li Muhammad ibn al-Hasan, ini rahimallahu ta'ala. Siapa Muhammad ibn al-Hasan ni? Muhammad ibn al-Hasan ni adalah Imam Muhammad ibn Hasan al-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Imam Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ni dia merupakan anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Anak murid yang rapat lah, yang dapat memang musyafah betul-betul. Beliau lahir di Syria, di Dimashq, dan membesar di Kufah dan wafat pada tahun 198 Hijrah bersamaan dengan 805 Masihi. Jadi beliau ni merupakan ulama besarlah dalam mazhab Hanafi, dan juga dipanggil al-ashab. Kalau dalam istilah mazhab Hanafi ni,
dia digelar macam qala sahiban, dua orang sahabat, telah berkata dua orang sahabat, iaitu beliau Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dengan Al-Qadhi Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi lah. Macam dalam satu-satu pandangan yang ada istilah kepada beliau. Dan Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini juga merupakan perawi kepada Al-Muwatta Imam Malik, kepada kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi bila dia perawi kepada kitab Imam Malik ni, perawi kitab Muwatta Imam Malik ni, beliau menggabungkan dua tariqah, iaitu tariqah ahli hadis dengan tariqah ahli ra'yi. Yang mana kita tahu kan, ahli ra'yi ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia menggunakan ahli ra'yi, dan mazhab Maliki dia menggunakan ahli hadis. Sebab apa? Di madrasah lah, ada madrasah ahli hadis, madrasah ahli ra'yi. Jadi Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ni dia menggabungkan dua tariqah tersebut. Sebab tu ada pandangan beliau, iaitu Imam Hasan Asy-Syaibani ni berbeza dengan gurunya, iaitu Imam Hanafi. Kerana beliau juga seorang yang mujtahid lah. Beliau seorang yang mujtahid yang besar, cuma tidak membuat mazhab yang baru sahaja. Tawadhu'an, iaitu tawadhu'. Itu untuk pengenalan Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ni. Apa yang dikatakan kepada Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ni, iaitu ala tusannifu kitaban fi zuhud. Ala tusannifu kitaban fi zuhud. Kenapa engkau tidak menulis ataupun tidak mengarang sebuah kitab pada menyatakan zuhud? Dia ada orang bertanya kepada Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ni. Dan dan beliau menjawab saya sudah karang satu kitab pada menyatakan jual beli, yakni maksudnya az-zahid man yataharraru 'an asy-syubuhat wal makruhat fi at-tijarat wa kadhalika fi sa'il al-mu'amalat wal hiraf. Maksudnya apa? Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini menjawab, iaitu aku telah karang satu kitab pada menyatakan jual beli, yakni maksudnya bermula erti zuhud itu adalah seorang yang telah memeliharakan daripada segala syubhat dan makruh pada sekalian perniagaan dan perusahaan. Maksudnya seorang yang ni sebenarnya ibarat yang ada maksud tersirat, nanti ana terangkan. Dia macam Imam Hasan Asy-Syaibani ni nak kata yang zuhud, yang dia buat kitab tentang perniagaan yang dipatuhi, yang sekiranya dipatuhi syarat-syaratnya, yang apa orang kata dapat dielakkan daripada sebarang syubhat dan makruhat fi tijarat, maka dia dapat zuhud tu. Okey. Antara erti kata lain, maksudnya antara maksud yang tersirat lah, maksud yang cantik yang ada dalam kata-kata Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ni, dia kata antara kenapa dia mengaitkan zuhud dan jual beli adalah kerana zuhud tak menafikan mengambil sebab, dan zuhud tak menafikan at-takassub daripada pekerjaan. Maksudnya zuhud ni tak menafikan kekayaan lah, lebih kurang. Zuhud tak menafikan kekayaan dan tak boleh dilihat secara zahir. Contohnya orang yang kaya, tapi mungkin hatinya zuhud. Zuhud bukanlah pada pakaian, bukanlah pada pakaian yang lusuh ataupun rumah yang kecil dan sebagainya lah. Akan tetapi pada hatinya, pada hati yang merasa cukup, hati yang merasa ada rasa rendah diri dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey.
Tentang perkara ni ada satu cerita tau. Tentang zuhud ni ada satu cerita, iaitu satu cerita tentang dua sahabat dua adik-beradik yang merupakan, yang mana dua-dua adik-beradik ni adalah seorang alim. Jadi satu hari tu adik kepada abang ni, adik yang alim ni, dia meminta sahabat dia pergi berjumpa abang dia. Abang dia dekat bandar kan. Lepas tu sahabat kepada adik ni pergilah berjumpa dengan abang dia. Lepas tu yang sahabat ni terkejut apabila melihat abang ni mempunyai rumah yang besar. Maksudnya rumah dia sangat-sangat besar. Ada security guard dan sebagainya lah. Ada khadam. Maksudnya kaya raya lah. Macam dia kurang macam raja lah. Lepas tu sahabat ni dijemput masuk dan dipelawa setelah diketahui merupakan sahabat kepada adiknya kan. Okay, lepas tu bila dah bersembang-sembang tu, dah makan, bila nak balik tu, abang dia kirimkan salam kepada adik dia melalui sahabat tu, dan dia pesan kepada sahabat tu suruh cakap dekat adik dia, iaitu tinggalkanlah dunia ni. Pesan kepada adikku, tinggalkanlah dunia daripada hatimu. Kita macam terkejut lah. Kenapa orang kaya pula tiba-tiba pesan dekat, sedangkan adik dia miskin. So macam bila dia balik tu, dia jumpa dengan adik dia, yang kawan dia tadi. Rupanya memang betul lah, maksudnya yang adik dia ni ada perasaan, maksudnya fikir tentang harta, fikir tentang keduniaan lah. Tapi abang dia ni, dia kaya tapi tidak memikirkan tentang dunia sedikit pun. Maksudnya harta tu hanya pada tangan, tapi bukanlah pada hati. Kita sambung. وَكُلُّ مَنِ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ مِنْهَا يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُ التَّحَرُّزِ عَنِ الْحَرَامِ فِيهِ. Dan bagi sesiapa yang berkecimpung dengan mana-mana pekerjaan ataupun perbuatan yang tersebut, iaitu perniagaan tadi lah kita sebut kan, maka wajib baginya yuftaradu alaihi ilmu at-taharruzi anil haram, maka wajib baginya mengetahui tentang ilmu yang menjaga dirinya agar terhindar daripada perkara yang diharamkan. Maksudnya bila kita berkecimpung dalam perniagaan, kita wajib tahu apa yang diharamkan dalam perniagaan, apa yang macam itulah, apa yang tak boleh, apa yang boleh. Okay. Bila kita belajar benda yang boleh dan tak boleh ni, kita kenalah beramal dengannya. Maksudnya, tapi bukanlah bermaksud kita beramal dengan benda yang haram. Bukanlah kita beramal dengan benda yang bukan haram. Kita meninggalkan apa yang tak boleh, kita melakukan apa yang boleh. Maksudnya, lakukan apa yang dituntut, tinggalkan apa yang dilarang. Sebab daripada min thamaratil ilmi al-amal. Daripada buah ilmu tu adalah amalan. Tapi bukanlah maksudnya kita kena buat sesuatu yang haram tu. Kita meninggalkan pun adalah satu amal. At-tarku min jumlatil amalan. Meninggalkan juga merupakan amal. وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضاء فإنه واقع في جميع الأحوال. Demikian juga difardukan ilmu sekalian hati daripada berserah kepada Allah dan kembali kepadanya dan takutkan siksanya dan redha dengan hukumnya. Maka sesungguhnya itu ilmu yang jatuh pada sekalian kelakuan. Ini berkaitan dengan ilmu tasawuf tadilah yang kita dah terangkan tadi kan. Kita terus. Wa syarful ilmi la yakhfa ala ahad. Dan kemuliaan ilmu itu, dan bermula kemuliaan ilmu itu tiadalah terlindung atas tiap-tiap seorang. Maksudnya kata kat sini, kemuliaan ilmu ni dia tidak tersembunyi daripada sesiapa pun, kecuali maksudnya kita nak terang. Okay. Mulianya ilmu ni, bila orang yang tak berilmu pun seronok kalau dia digelar berilmu. Faham tak? Maksudnya orang yang tak berilmu pun seronok bila dia digelar berilmu. Maksudnya ini dalil mulianya ilmu itu. Dan buruknya jahil tu, orang yang jahil pun tak suka bila dia digelar sebagai jahil. Faham ya? Jadi ilmu itu dinisbahkan kepada seseorang, dia akan gembira
walaupun bukan ahlinya. Maksudnya orang yang tak berilmu pun gembira bila dia dinisbahkan berilmu. Dan juga jahil dinisbahkan kepada seseorang akan dibenci walaupun ahlinya. Orang yang jahil pun tak suka dipanggil jahil. Itu dalil kemuliaan ilmu tu. Mulianya ilmu kerana yang disebutkan tadilah. So betul lah. So fahami yang tadi, kemuliaan ilmu itu tidak tersembunyi daripada tidak tersembunyi ke atas orang pun daripadanya. Idh huwal mukhtassu bil insaniyah. Kerana apa? Kerana ilmu itu khusus bagi jenis manusia. Nak kata kat sini al-insaniyah ni, kalau dalam mantik ni, hayawanun natiq, betul. Hayawanun natiq ada dua, iaitu dalam mantik ada dua pecahan, iaitu jinsun qarib wa faslun qarib. Hayawan jinsun qarib, iaitu yang menggabungkan antara sifat yang digabungkan antara manusia dan haiwan. Dari segi hayawaniyah dia. Kalau dari segi hayawaniyah ni, apa maksud hayawaniyah ni sendiri adalah dzul haya wa ma'ahul iradah, yang mempunyai kehidupan dan mempunyai kehendak. Ni dari segi jinsun qarib. Tapi apa yang membezakan manusia dan haiwan adalah yang tadi, faslun qarib tadi, iaitu natiq, iaitu apa maksud natiq ni? Bukanlah dalam mantik bukanlah yang bercakap, yang boleh bercakap, namun maksud yang dalam mantik adalah aqil, yang berakal. Jadi itulah fasal yang membezakan antara manusia dan haiwan. Okay, diterangkan lagi. لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات. Kerana apa? Kerana sesungguhnya sekalian perkara yang lain selain daripada ilmu itu bersekutu padanya manusia dan sekalian haiwan. Dia nak kata kat sini yang tadilah dia nak terangkan yang semua perkara lain kecuali ilmu bersekutu. Maksudnya manusia dan haiwan boleh dapat benda tu kecuali ilmu. Ilmu tak ada dekat haiwan. Okey, faham? Seperti kasyuja'ah wal jur'ah wal quwwah wal jud wal syafaqah wa ghairiha siwal ilm. Seperti berani, sifat berani, seperti dan garang dan kekuatan dan pemurah dan kasih sayang dan selainnya kecuali ilmu. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.